أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Maksudnya, dan kami kemukakan segala amalan yang telah mereka kerjakan di bumi dahulu, lalu kami jadikan semua amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan 23. Sadaqallahul Azim. Yang berbagi dihormati Al-Fadhil Datuk Pengurusi dan Kuasa Pengurusan Masjid dan seluruh dan Kuasa Pengurusan Masjid At-Taqwa, Taman Tun Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada hari ini, dan yang dihormati dikasihi seluruh para jemaah Jumaat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di saat kita menanti azan berkumandang seawal 1:03 pada hari ini, malah sama-sama kita meletakkan niat kita yang suci dan murni, tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita membina sebuah perjalanan hidup yang sejahtera dan bahagia, dengan harapan amal-amal kita diterima Allah, yang sunat kita kerjakan, yang wajib kita lakukan, semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya itulah harapan yang kita dambakan. Namun begitu, berdasarkan ayat saya bacakan tadi, surah Al-Furqan 23, Allah Subhanahu wa taala menukilkan di kalangan hamba manusia, hamba Allah ini yang datang dengan amal-amal yang banyak, tetapi hakikatnya kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura, semuanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Tidak sedikit memberi keuntungan kepadanya pada hari akhirat nanti. Wal'iyadhu billah. Ini satu ayat yang menakutkan kita, dan ia akan berlaku pada ketika waktunya nanti. Justru apa yang dapat kita fahami tentang ayat ini, Al-Furqan ayat 23 yang saya bacakan tadi, boleh semak dalam Al-Quranul Karim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, memanglah satu-satunya pesaka kita yang paling besar, satu-satunya bekalan kita paling utama sesaat bila kita kembali kepada Allah ialah amalan kita. Itulah pesaka kita yang paling utama dan bekalan kita yang paling utama, penting sekali. Amalan kita yang kita lakukan, dan harapannya ialah mudah-mudahan amal kita itu benar-benar Allah terima. Maka itulah sebab dalam agama ini, di sana ada syarat-syarat yang telah dinyatakan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, dikupas, diulas oleh Nabi, oleh para Rasul salatu wassalam, dikupas oleh para alim ulama kita salafun salih. Hal inilah yang kita kena mengambil pengajaran dan iktibar. Antara perkara yang penting dalam konteks amalan dan ibadat kita ni tuan-tuan ialah kita menerima satu amanah si Allah Subhanahu wa taala. Satulah perjalanan hidup kita ini, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, mestilah berdasarkan kepada nilai amanah itu sendiri. Kita faham bahawa satu di antara amanah kita yang paling utama dalam hidup ialah beribadat. Itu amanah paling besar sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 26.
Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia antara tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu kekuatan yang diamanahkan Allah untuk kita lakukan. Oleh itulah makanya kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, menerima amanah tersebut bisa datang daripada hati yang ikhlas, ay yakuna qalbuhum mukhlishan lillah, menerima ibadat yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, Allah minta kita amalkan, itu mestilah, katanya Imam Al-Ghazali, perhati yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Inilah yang kita nak kena sentiasa semak, muhasabah, hitung dan lihat. Bukan setiap hari, bukan setiap saat. Kerana kita hidup dalam suasana itulah tuan-tuan. Kita bangun subuh di awal pagi, bermula dengan solat subuhnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan bacaan Qur'annya. Mungkin kita mula dengan infak harta kita, kita beristighfar, kita bertaubat, dan kita mula keluar daripada rumah cari rezeki untuk keluarga masing-masing, diri masing-masing, sampai masa kita solat fardu, sampai masa kita solat sunat, duha dan sebagainya. Maka dalam hidup ini memanglah ibadat itu satu kerja yang memang kita lakukan secara konsisten. Yang sunat dikerjakan, yang wajib dilakukan. Tapi neraca di mana? Neracanya ialah an yakuna mukhlishan, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, saya percaya ini yang kita usahakan. Kalau tidak ada makna langsung kalau kita buat satu ibadat kerana orang, kerana manusia, tegak dalam solat untuk dipuji, tak ada makna. Berinfak sedekah derma untuk disanjung, kita rugi besar. Kita bertasbih lama-lama untuk orang sebut, oh hebatnya dia, bagusnya dia, panjang tasbihnya, tak ada makna. Apa nilainya? Kita kerugian. Jadi makna dalam soal kita ibadat ini memang kita ada keikhlasan. Penilaian kita, penilaian utama kita pada Allah Azza wa Jalla. Allah melihat. Orang tak nampak, Allah nampak. Orang tak tengok, Allah tengok. Dalam banyak ibadat kita ini, orang tak nampak, insya-Allah. Kalau kita beribadat seorang-seorang tanpa orang melihat, maka siapa melihat kita? Allah Azza wa Jalla. Kita bangun jam 4 pagi, 4:30 pagi, 5 pagi belum subuh, hampar sejadah, ambil wuduk, angkat takbir, rukuk dan sujud 2 rakaat, 4 rakaat, jam 4:30, 5 pagi. Ketika itu kita yakin, kita percaya yang melihat kita Allah Azza wa Jalla. Dengan takbirnya kita, dengan sujudnya kita, dengan air mata tumpah sekalipun, kita membina keikhlasan, tidak kerana yang lain. Jadi bayangkanlah, satu kata Al-Imam Asy-Syaukani, kata Ibn Rajab Al-Hambali, kemanisan dalam beribadat bila bermula keikhlasan, ia suatu rezeki. Kemanisan dalam beribadat bila bermula dengan keikhlasan, ia rezeki. Kita rasa seronok, bahagia dan manis saat kita beribadat, itu rezeki. Dan kata Imam Ibn Al-Hambali, alangkah bijaknya seorang mukmin yang sentiasa menitipkan hidup keikhlasan dalam beribadat. Ini di antara rezeki yang besar, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang isu ikhlas ini kita nak kena semak. Kerana yang tahu ikhlas kita, orang tak tahu. Ikhlasnya saya dalam solat tahajud, ikhlas saya dalam berjemaah subuh tadi, ikhlas saya dalam berceramah sekarang ini, berkuliah. Tuan tak tahu, tapi Allah tahu. Tapi dengan syarat saya sentiasa menitipkan
rasa ikhlas dalam hati saya lillahi ta'ala. Maka inilah sebabnya syarat ini syarat yang penting sekali. Kalaulah kita nak jadikan amal kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surah Al-Bayyinah Allah menukilkan ayat, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadat kepada Allah kecuali dengan keikhlasan. Jadi adalah munasabah dua ayat tadi kalau kita gandingkan, Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ayat yang kita baca tadi iaitu surah Al-Furqan 23 tadi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada munasabahnya. Yang pertama, Allah kaitkan tiap amal kamu kena ikhlas kerana aku, demi kerana aku. Ayat kedua Allah kata apa? Amal kamu macam debu berterbangan, tak ada dapat dikutip walaupun seinci sesaat. Debu terbangan. Apa kaitan dua ayat tadi? Ayat pertama, Allah menaja sifat ikhlas dalam amal kita. Ayat kedua, kerana kita hilang keikhlasan. Amal yang sama, solat yang sama, sedekah yang sama, infak yang sama, qiyam yang sama, tasbih yang sama, baca Quran yang sama, buat baik yang sama, tapi saat kita ikhlas Allah terima, hilang keikhlasan Allah tolak, bagikan debu yang berterbangan. Jadi ini menunjukkan satu cabaran sebenarnya. Saya kata cabaran sebab untuk membina keikhlasan memang ia mencabar kita. Kenapa mencabar? Sebab diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah, sesuatu amalan, ibadat, kita nak keikhlasan ya, tapi ada cabaran menanti kita. Apa dia cabaran menanti kita tuan-tuan? Hantunya apa dia? Hantunya adalah syaitan dan iblis yang Allah laknati. Itu yang merosakkan kita. Yang datang segera dalam hati kita boleh merosak amal kita. Elok-elok kita buat satu ibadat lillah ta'ala dah dalam hati, datang iblis goda dari belakang. Berdiri solat lama dah sikit, ramai tengok kamu sembahyang tu, contohnya. Dalam saat kita dah angkat takbir nak solat itu keadaan kita ikhlas dah kerana Allah Ta'ala, tapi datang goda dari belakang, cucuk dari depan, dari belakang kita. Berdiri lama sikit, zikir biar tebal lama-lama sikit, seorang duk pati tu, biar orang tengok, orang kata wah hebatnya dia, lama sembahyang, tak macam orang lain. Contohnya, datanglah ujian yang akan meruntuhkan amal kita. Walaupun kita berdiri 10 minit, berzikir setengah jam, tapi cucukan yang mencucuk tadi ialah syaitan, iblis, habislah amal kita. Jadi inilah di antara perkara yang kita paling takut, dan benda terdatang. Ada orang tanya kepada Al-Hasan Basri rahmatullah, apakah manusia boleh selamat daripada godaan iblis dan syaitan? Boleh selamat ke tidak? Hasan Basri, tak ada boleh selamat. Selagi mana orang itu ada keikhlasan, lagilah iblis nak goda. Yang tak ikhlas tu lama-lama dia berjayanya. Lagi mana dia ada ilmu, lagilah iblis nak goda dia. Lagi alim dia, lagi iblis nak goda. Kalau dah jahil, tak buat tangan lah iblisnya. Maknanya tak ada orang selamat. Yang dah rosak makin rosak, tak rosak jadi rosak. Jadi tuan-tuan, dalam hubungan ini, apa yang saya nak kaitkan tadi ialah kita membina titik keikhlasan dalam ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Isu ikhlas ini isu yang lama dibincangkan dan dikupas, diulas oleh rakan-rakan di kalangan para ulama kita dalam kuliah dan macam-macam. Saya pun tidaklah berjaya untuk kupas, tapi sepatah saya boleh sebut pada diri saya bercakap dan tuan-tuan semua, ikhlas itu suatu tindakan yang semata-mata muncul dari hati yang bersih, iaitulah untuk Allah, kerana Allah Azza wa Jalla.
Itulah titipannya. Kita nak bincang macam mana bina ikhlas pun payah. Tapi kalau ada titipan perasaan dalam hati, aku sembahyang kerana Allah, cukup. Aku sedekah kerana Allah, cukup. Itu keikhlasan. Neraca di situ. Betullah dalam hubungan ini, isu yang pertama untuk menyelamatkan amal kita ialah keikhlasan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ada masjid pada hari ini, tak kira siapa pun kita, semuanya insya-Allah dalam neraca keikhlasan. Allah tahu amal kita, Allah nampak amal kita, Allah tahu niat kita, dan kita bersihkanlah daripada hal-hal yang tidak sewajarnya. Baik, itu satu di antaranya, menjadikan amal kita selamat dan tidak menjadi debu berterbangan. Yang keduanya ialah boleh jadi amal kita menjadi haba'an mansuran. Allah sebut dalam surah tadi, dalam surah Al-Furqan 23 tadi, Al-Furqan 3 tadi, ialah kerana amal kita ini dah salah. Alhamdulillah, ikhlas pun dah ikhlas dah. Tetapi di saat kita buat amal salah yang begitu ikhlas, kita melakukan hal-hal yang sampingannya, yang bersifat kejahatan dan keburukan yang lain. Ini pun jadikan amal kita di padang mahsyar debu-debu berterbangan. Masya Allah. Apa dalilnya? Dalil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, tapi saya akan cuba kupas ringkas saja dalam masa yang agak terbatas ini, sekitar 10 minit. Saya akan berhenti lagi insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, dalilnya daripada hadis yang disebutkan daripada Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, atadruna mal muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Itu sabda Nabi, hadis Muslim. Nabi bercakap tentang orang yang kecundang di hari akhirat. Yang tadilah, yang amalnya ikhlas dah, amal soleh pun banyak, tapi di pada mahsyar hilang, dan amalnya macam debu terbangan, kosong, zero, tak ada apa nak kutip. Apa sebabnya? Kata Nabi, orang ini datang dalam keadaan muflis, miskin di padang mahsyar. Apa ceritanya? Kata Nabi, dia datang dalam keadaan masa di dunia dahulu, dia datang dengan pahala semayangnya ada, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia masa hidup tadilah puasa ikhlas, Isnin Khamis tak tinggal, Ramadan jangan cakaplah, hari-hari besar dalam Islam, 10 Asyura, hari Asyura dia tak tinggal, 6 Syawal dia buat. Dalam bab sedekah dia tak tinggal bab sedekah, zakat tiap tahun selesai, derma-derma memang itu amalan dia buat semalam siang. Dengan sembahyang-sembahyang dia pun, dia wajib dia tunai, yang sunat bila dia jaga. Tahajud pukul 4 pagi dah bangun, masjid belum azan dah sampai. Masya Allah, Alhamdulillah. Tetapi kata Nabi, dalam saat dia sedang dia buat macam tu ibadah konsisten, betul-betul cantik, bagus, baik, sempurna, masa yang sama hidupnya penuh dengan 1001 masalah. Apa dia masalahnya? Ketika hidupnya saat dia buat baik itu, dia pernah syatama hadha, dia maki orang ni, dia maki orang tu, dia kata ke orang ni, dia pertenah orang tu, dia hamun orang ni, dia tuduh orang tu, dia makan duit yang tidak betul. Di saat dia buat ibadat tu, dia makan duit yang tak betul, duit haram. Dia pernah rosakkan baruh orang lain sampai peringkat orang tersesa kerana dia.
hamunan, makian tak pernah berhenti, permusuhan. Contohnya, ini Nabi sebut ni. Kata Nabi SAW, di padang mahsyar nanti, apa keadaannya? Semua amalannya seolah berterbangan. Yang lebih tu kata Nabi SAW, semua amal baiknya orang akan kutip. Siapa orang tu? Orang pernah dia jahat, dia buat jahat. Yang pernah dicela, dia maki, dia hamun. Orang yang pernah dizalimi, ambil pahala dia satu persatu. Tak ada apa tinggal. Macam debur terbangan, kosong dia. Sedangkan pahala semayang, puasa, haji, Masya Allah, zakat, sedekah, derma banyak, cukup dia ke syurga padahal. Tapi diambil dikutip orang yang pernah dia zalimi. Kata Nabi, lebih teruk lagi, dosa orang dia pernah zalimi dipikulkan ke atasnya. Kerana orang ni ada dosanya, takkanlah tak dosa, adalah dosa kesilapan. Tapi orang itu dosanya dipikul atas orang yang tersebut. Akhir kata Nabi SAW, akhirnya kata Nabi, summa turiha finnar, dia akan dihumban ke neraka. Padahal amal solehnya dah banyak, ke syurga lah. Tapi akhirnya kata Nabi, turiha finnar, dihumban, dicampak dan neraka. Ini apa makna tuan-tuan? Maknanya Nabi nak ingatkan kepada kita, boleh jadi kalau kita tak berhati-hati dalam urusan hidup kita ini, saat kita ada ikhlas buat baik, tiba-tiba ada something dengan orang, celaan, makian, hamunan, menyebabkan berlakunya pergeseran yang melampau, tekanan yang mendukacitakan, maruah orang terrosak kerana kita, dan kita sonok berlaku kejahatan. Ini yang menakutkan kita. Ia berlaku tidak? Boleh berlaku. Saya tak kata berlaku, tapi ia boleh berlaku pada siapa sahaja. Betullah kita nak ciptakanlah suatu perjalanan yang betul-betul dibimbing oleh iman kita yang sahih. Bukan hati yang buta, hati yang sakit, jiwa yang dah rapuh daripada keimanan. Inilah di antara perkara yang kita nak kena jagai, kita nak kena berikan sepenuh perhatian. Kenapa tuan-tuan? Kerana ibadat yang kita lakukan ini, harta kita yang paling mahal sekali. Ibadat kita buat ini, harta kita yang paling mahal sekali. Tak ada lebih lagi dah daripada harta kita yang kita nikmati atas apapun alasan kita. Kerana ibadat dan amal soleh adalah pesan kita yang paling utama. Di padang mahsyar nanti, Allah akan tanya kita dalam konteks hadis yang jelas tentang amal kita. Itu yang disabdakan Nabi pun dalam hadis yang dikemukakan oleh Abi Barz Al-Aslami, hadis Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Disebutkan Nabi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Ini hadis yang ringkasnya Nabi bayangkan di padang mahsyar nanti, amal soleh kita penting sangat. Baik apa pun yang kita lakukan, dengan amal-amal soleh kita, baik di atas nama harta yang kita sumbang, macam sekarang kita duduk menyumbang sedekah daripada tabung masjid dan seumpamanya, tak banyak pun sikit. Dengan Quran kita baca, dengan zikir kita ucap, dengan solat kita jagai, dengan duha kita buat, macam-macam ibadat kita buat ini. Maka ini semua neraca daripada Masya Allah akan siasat. Allah akan siasat satu-satu. Kenapa? Soal nak tengok di penghujungnya, apakah ia menjamin keselamatan ataupun sebaliknya kepada kita. Maka tuan-tuan, atas tajuk yang saya pun tak erti nak tajuk apa, tak apalah, kita rakaman. Sahabat kita yang buat live audio ni akan tak tajuk lah, ya. Saya nak ajak tuan-tuan dengan apa yang saya bincangkan tadi untuk kita renung balik. Kerana kita tidak mahu dalam keletihan kita dalam urusan ibadat meletih diri kita daripada mahsyar. Cukup-cukuplah. Kalau guru saya masa dulu, masa mengaji, dia kata apa? Kamu dah letih beribadat bumi ni. Siapa tak letih? Letih tuan-tuan. Pagi-pagi kena bangun subuh awal-awal, berkejar ke masjid, habis masa baca Quran, ambil masa berzikir, habis duit kerana bersedekah derma, habis harta kerana infak,
habis harta kena berzakat, macam-macam benda. Letih, bukan tak letih, letih masa, tenaga, waktu. Tiba-tiba keletihan kamu di alam akhirat lebih letih. Letih kenapa? Zero, tak ada balasan, tak ada syurga menanti, tak ada redha menunggu. Kamu lebih letih, kata guru kami. Batulah kita nak letih kita sekarang di atas nama ibadat, di padang mahsyar kita dalam keadaan tenang setenang-tenangnya. Di sanalah kita membawa balasan yang nanti kita redha Allah, rahmat Allah dan syurga Allah yang begitu indah. Itulah yang kita harap kita akan dapat mencapainya. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita insya-Allah kekuatan hati dan jiwa. Cuma sebagai penutup bicara saya dalam masa terbatas ini, kita masuk waktu 3 minit. Ruang masa 5 minit kita akan sikit maklumat daripada sahibul fadilah Datuk Pengurusi kita. Penghujung minit 2 ini saya nak rumuskan. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Itulah perjalanan kita. Hidup ini satu perjuangan. Letih dan penat kita nak Allah bayar kita dengan gantian lebih besar daripada mahsyar, dengan syurganya, rahmatnya, redanya, dan amal kita menjadi saksi. Inilah amal kita. Yang kita tak nak, amal kita. Wa qadimna ila ma amilu min amalin haba'an mansura. Kita tak nak sangat tengok amal kita macam debu yang berterbangan. Itu kita tak nak, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan sekadar untuk tempoh yang singkat ini sampai mesejnya buat yang bercakap, khasnya yang mendengar pun kita dapat ilmu yang sama. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.